A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu pada 1 Ramadan pada hari ini, dan pada kali ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara yang amat penting dalam hidup kita. Lazimnya apabila masuk Ramadan kita akan berkongsi tentang perkara-perkara yang melibatkan Ramadan. Apabila kita berada dalam masyarakat dan kita mahu berjaya dalam hidup kita, seringkali kita mendengar nasihat daripada orang lain, sama ada pakar motivasi, penceramah dan orang-orang bisnes. Mereka berkata kita kena betulkan circle kita ataupun jaringan sahabat handai kita, ataupun dibetulkan orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Jadi apabila disebut betulkan circle, cari circle yang betul, cari circle yang baik, yang bagus, yang berjaya, maka lazimnya kita akan mencari orang yang telah berjaya, yang dikatakan berjaya dalam hidupnya. Maka kita mendefinisikan berjaya itu dengan orang yang berjaya dalam bisnesnya atau berjaya dalam kerjaya. Lazimnya kita akan mencari orang yang berjaya dalam bisnes lah. Kita lihat bisnesnya untung, ada aset-aset yang bagus, kereta besar, kereta mewah dan sebagainya. Maka kita definisikan mereka itu sebagai orang yang berjaya. Maka kita kena bersama-sama dengan mereka untuk membentuk circle kita. Persoalannya adalah, benarkah begitu kriteria circle yang betul? Adakah ada satu panduan daripada Allah dan Rasul untuk membetulkan circle kita? Apabila saya baca satu buku ini, iaitu daripada tafsir almarhum Tuan Guru, ini surah Al-Fatihah yang diterbitkan pada tahun lepas. Pada huraian ayat yang ke-7, ayat terakhir, ayat ke-7 itu bersambung ayat 6, disebutkan sebelum tu pada ayat 6 kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, yang bermaksud tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menurut almarhum Tuan Guru, ayat yang ke-6 itu sudah cukup, tidak perlulah. Maksudnya kalau sekiranya Allah Ta'ala mahu berhenti di situ sahaja, maksudnya ihdinas siratal mustaqim, amin, boleh saja. Maknanya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Macam mana jalan yang lurus itu terserah pada Allah Ta'ala sahajalah untuk memberi petunjuk pada kita jalan yang macam mana. Tetapi Allah Ta'ala menyambung ayat itu dengan menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu apa? Iaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu sebenarnya jalan yang betul, iaitu jalan orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka itu. Jadi siapakah mereka itu? Dan Allah sebut orang yang diberi nikmat. Apabila sebut nikmat, kita akan kata nikmat itu seperti duit, nikmat itu rezeki, makanan, kan, rumah, kenderaan besar dan sebagainya. Dibagi nikmat lah, kita faham macam tu. Tetapi Allah Ta'ala telah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 69 bagi menjelaskan siapakah yang Allah Ta'ala telah beri nikmat itu. Jadi dalam surah An-Nisa, saya bacakan ayatnya, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud, sesiapa
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat tadi. Surah An-Nisa ayat 69. Di hujung ayat itu disebut wa hasuna ulaika rafiqa, dan eloklah dan amat eloknya mereka itu menjadi teman rakan. Almarhum Tuan Guru terjemahkan rafiqa itu sebagai kawan rapat, iaitu orang yang kita boleh berkawan, mendengar tutur katanya, melihat tingkah lakunya, kan, cara makan minumnya dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata wa hasuna, maka elok sangatlah begitu. Macam tu lah. Baik, orang-orang yang disenaraikan tadi, Nabi, Siddiqin, syuhada, solehin, bukannya bermaksud orang yang kaya, bukan bermaksud orang yang mempunyai aset-aset hartanah, kenderaan yang besar, tidak. Tetapi ada ciri-ciri yang terkandung pada diri mereka. Jadi kita lihat bagaimana membetulkan circle kita yang sebenar. Disebut yang pertama adalah para Nabi. Sekarang tidak ada Nabi, tetapi ciri-ciri yang wujud pada Nabi itu kita boleh ambil dan lihat. Antaranya para Nabi ini berkongsi dan menyampaikan kebenaran tanpa mengharapkan apa-apa balasan, dan mereka menyampaikan kebenaran kepada sesiapa sahaja tanpa dipilih-pilih. Itu ciri-ciri orang para Nabi dan Rasul. Baik, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur, yakni orang yang mempunyai integriti dan amanah terhadap apa jua perkara yang mereka lakukan, sama ada kerjaya, sama ada kerja urusan bersama manusia, ataupun kerja yang mereka lakukan setiap hari di tempat kerja, di rumah dan sebagainya. Ini orang-orang yang benar dan jujur, iaitu orang-orang yang mempunyai integriti. Yang ketiga ialah orang-orang syuhada, iaitu orang yang mati syahid di medan perang. Itu mati syahid. Jika diikutkan berdasarkan ayat An-Nisa ini, adalah nikmat yang dimasukkan adalah nikmat syurga di akhirat nanti. Tetapi Allah menyebut mereka ini adalah orang yang terbaik untuk menjadi teman rakan. Maka orang-orang yang mati syahid ini sudah meninggal, terkorban di medan perang. Namun kita boleh lihat ciri-ciri orang yang mati syahid itu bagaimana. Pertama, orang yang mati syahid ini sanggup menghadapi cabaran yang sangat ganas, yang sangat kasar, sangat teruk di dunia inilah. Dan medan perang antara satu cabaran yang sangat besar, kerana ia boleh mengorbankan nyawa. Yang kedua, orang mati syahid ini mempunyai visi yang jelas. Apabila mereka terjun di medan perang, mereka tahu apa yang mereka akan dapat sekiranya terkorban, dan apa juga yang mereka dapat sekiranya mereka menang. Mereka jelas apa yang mereka sedang hadapi. Jadi itu kita boleh kata antara ciri-ciri orang yang mati syahid di medan perang. Dan yang terakhir adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni orang yang sentiasa taat pada perintah Allah dan Rasul, sama ada dia kaya ataupun tidak kaya, kan? Jadi seeloknya circle yang kita patut wujud dalam hidup kita adalah daripada kategori 4 orang ini, iaitu seperti para Nabi yang sentiasa menyampaikan kebenaran, yang sentiasa berkongsi tanpa mengira penat dan lelah. Orang-orang yang kedua, orang-orang yang mempunyai integriti, amanah yang tinggi. Kemudian orang-orang yang sanggup menghadapi cabaran, sama ada berjaya atau tidak, itu terserah pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang saleh, sentiasa mentaati perintah Allah dan Rasul. Tidak semestinya orang-orang yang mempunyai harta dan duit berkepuk-kepuk sahaja
untuk kita menjadi circle dalam hidup kita. Kita kena pilih orang yang betul dan tepat supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekian sahaja perkongsian saya daripada tafsir almarhum Tuan Guru bagi surah Al-Fatihah. Dan bagi bulan Ramadan pada kali ini, kita ada promosi bagi sesiapa yang membuat tempahan, membuat pembelian pada bulan Ramadan dengan harga yang istimewa dan juga hadiah-hadiah yang menarik, iaitu harga istimewa daripada set 7 buah buku, pada asalnya harga RM312. Sekarang pada bulan Ramadan kita memberi harga promosi sebab dengan harga RM270 dan bersama dengan satu kotak yang istimewa dan juga hadiah-hadiah yang menarik. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat tempahan pada pautan yang ada di video ini. InsyaAllah sama-sama kita akan nikmati Ramadan ini dengan lebih baik, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.